Kebaikan seorang hamba itu bermula daripada solatnya. Dari situ bermula segalanya, kebaikan dunia dan akhirat yang diidamkan. Apabila solat tepat lahir batinnya, Allah anugerahkan rahmat dan berkat. Allah masukkan hidayah ke dalam hatinya. Jadilah pribadi agung. Akhlak yang mulia lahir dari solat yang dihayati dan tepat syarat rukunnya. Kerana itulah, betulkan dulu solat sebelum yang lainnya. Solat yang agama, solat itu ibu ibadah. Solat merupakan sumber kebaikan. Belajar bersuci dengan tepat adalah wajib dilakukan supaya solat kita tepat dan berkat. Kerana bersuci adalah salah satu syarat sahnya solat. Sucikanlah diri dari hadas, sucikanlah diri dari najis, sucikanlah hati dari segala sifat jahat sebelum menghadap Allah. Dirikanlah solat, betulkanlah solat, hayatilah solat. Pada orang yang khusyuk solatnya, Allah Ta'ala akan bersihkan jiwanya. Sabar, redha, tawakal pun berbunga. Segala sifat-sifat yang terpuji menghiasi dirinya. Itulah antara peranan solat. Jika benar-benar dirasakan, kita menghadap Allah yang Maha Agung, Raja segala raja. Hanya pada Allah kita menyembah, hanya pada Allah kita memuja, hanya pada Allah kita bergantung dan meminta-minta. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Pemurah. Janganlah kita anggap diri jiwa manusia boleh dibersihkan tanpa solat. Jika solat sudah mula dicuaikan atau tiada penghayatan, maka seluruh pintu kebaikan akan tertutup dan terhalang, kerana kita telah memutuskan hubungan dengan Allah. Apakah hukum kira anda solat tapi ada najis di baju ni? Kalau ikut dalam nurul kitab, hukumnya adalah tidak batal jika baru datang pada orang yang solat sesuatu yang membatalkan tanpa adanya kecerobohan dari orang yang solat. Dia bermaksud ketika kita tengah solat, tiba-tiba ada satu najis yang kita tak ketahui ada muncul. Bagi contoh macam tai cicak ataupun najis kencing ke apa ke, maka dia dikira tak batal. Dan melalui penjelasan ni ada dua situasi najis yang berbeza. Yang pertama iaitu najis yang kering, yang kedua najis yang basah. Yang pertama najis yang basah ni ketika seorang itu berada dalam solat perlu meninggalkan tempat yang terkena pada najis tersebut. Ni maksudnya apa? Contoh ketika kita tengah solat, kita tak perasan mula-mula ada najis tu. Tapi ketika tengah-tengah betul-betul tengah solat tu, kita nampak, kita boleh terus tinggalkan. Tapi kalau boleh solat tu masih boleh diteruskan, maka ia adalah situasi yang maafu, iaitu dimaafkan. Lepas tu yang kedua pula adalah najis yang kering, iaitu najis yang merupakan seperti macam tai burung yang dah lama terbiar ataupun tai cicak, maka dia perlu dibuang sama ada dengan menyapu atau menanggalkan pakaian dia. Dapat disimpulkan di sini, jika najis tersebut masih boleh dibuang iaitu tanpa melibatkan pergerakan yang membatalkan sembahyangnya, maka sah dan boleh diteruskan solatnya. Namun, jika tidak boleh membuang najis tersebut tanpa membatalkan solat, maka perlu dihentikan solatnya untuk membuang najis tersebut dan mengqadhakannya semula. Wallahu a'lam bishawab. Menjawab kepada persoalan jika aurat terdedah ketika solat. Mazhab Asy-Syafi'i menganggap aurat itu keseluruhannya perlu ditutup semasa solat, dan jika terdedah sama ada sedikit atau banyak wajib segera ditutupi. Jika tidak, maka batal solatnya. Sah solat dengan syarat segera tutup. Terdedah aurat orang yang sedang solat secara tiba-tiba disebabkan angin contohnya,
tanpa dia sengaja dan kemudiannya menutupnya dengan kadar yang segera, maka tidak batal solatnya di sisi ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali kerana dia tidak mempunyai niat atau sengaja mendedahkan auratnya. Akan tetapi, jika disebabkan kecuaian atau mengambil masa yang lama untuk menutupnya kembali, maka batal solatnya dengan sebab cuai. Dan sebab yang lama terdedah itu juga menjadi sesuatu yang keji, sedangkan ia boleh memeliharanya. Oleh itu, tiada maaf baginya. Aurat yang terdedah secara sedikit dan tidak disedari ia dimaafkan. Itu kerana ia berlaku tanpa kawalan, itu pun selepas ia berusaha menutup dan dalam masa yang sama tidak disedari oleh beliau. Dalam Islam kita mengatakan solat tak wajib ke atas mereka yang hilang akal, termasuklah kepada mereka yang diuji dengan penyakit nyanyuk. Perkara ni dah ada dalam Islam, dah tak ada lagi dalam masuk golongan yang mukallaf yang diwajibkan solat dan sebagainya. Walaupun begitu, kewajipan itu adalah kembali kepada mereka selepas mereka kembali sedar daripada nyanyuk yang kronik. Ketika orang nyanyuk tu solat, dia lupa berapa rakaat yang dia buat, solat tu tetap dikira sah. Jadi benda tu dia tak berdosa. Okey, ni ada bukti dalam satu surah, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya. Okey, dekat sini saya nak tegaskan, iaitu dalam hal solat ni, iaitu dua perkara. Yang pertama ialah orang yang mampu solat. Orang yang sihat walafiat, dia mengambil solat cara main-main, boleh mendatangkan dosa dan memang wajib dirinya qada dan mengqadakkan solat tidak terkecuali. Lepas tu yang kedua, orang yang sakit, solat walau macam mana pun tetap kewajipan bagi dia. Kalau dia sakit kaki, okey, Allah SWT dah izinkan apa? Boleh solat secara duduk. Tak boleh secara duduk, kita boleh secara baring. Yang terakhir ni paling senang, menggunakan isyarat mata. Bang, tak sah ni bang pakai kartu ni bagi solat. Macam mana awak tahu tak sah? Saya tahu lah bang, saya dengar orang kata tak sah. Ya, bang. Awak ni tak tahu ni. Mari saya terangkan kat awak. Jom, terangkan lah. kita tengok video ni. Menjawab kepada persoalan yang terakhir, iaitu hukum solat jika terdapat tatu. Ulama sepakat bahawa bertatu itu haram di sisi umat Islam. Tetapi jika seseorang itu telah benar-benar melakukan taubat nasuha, maka wajib ke atas mereka untuk melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim untuk mengerjakan rukun seperti solat tanpa rasa was-was. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku kesalahan, kelupaan dan segala sesuatu yang dipaksakan ke atasnya. Hadis radhiyallahu Hakim dari Ibnu Abbas. Mungkin ada yang beralasan tidak sah solat orang yang bertatu kerana tatu dianggap menghalangi air ke kulit ketika bersuci, contoh seperti wuduk dan mandi junub, sehingga bersucinya tidak sah. Sekilas memang pernyataan ini benar, padahal tidak tepat. Sebab yang pertama, Allah Maha menerima taubat hamba-Nya. Yang kedua, solat 5 waktu hukumnya wajib. Yang ketiga, kalau menghapus tatu itu mudah dan tanpa perlu menyakiti badan, maka harus dibuang. Tetapi kalau menghapusnya harus dengan menyakiti badan, seperti dengan setrika atau dengan memberikan cairan yang menimbulkan rasa sakit, tentunya itu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Kerana Allah berfirman, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.